dalam ahli keluarga sendiri ada yang syahid 3 hari sebelum dia masakkan untuk kami, and after that kita dapat tahu yang rumah dia dibom oleh 8 missiles, bukan 1, bukan 2, 8 missiles hancur, and muka dia pun tak nampak. Subhanallah. Alhamdulillah. But that time, yalah, kita punya semangat agak turun. But saya cakap dekat husband, we need to teruskan. But sampai dah level tak ada stok, tak ada bekalan makanan, tak ada, and orang berebut-rebut nak beli roti, not free. Kita nak beli, tapi tak ada stok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia edisi Rabu 15 November 2023. Anda bersama dengan saya Irfan Syamil Nasution bersama dengan Syafiqah Isa hari ini. Ya. Dan kalau tadi Syafiqah, kita mulakan pagi kita hari ini dengan melihat kepada perkongsian cerita oleh rakyat Malaysia yang telah pun berjaya dipindahkan ke Malaysia sekarang ini, iaitu Nurul Ain bersama suami selamat tiba di Malaysia, kongsi detik ahli keluarga yang telah pun syahid di Palestin. Dan kalau kita boleh kongsikan Syafiqah pada pagi ini, ketibaan Nurul Ain bersama suaminya yang juga warga Palestin Muhammad Ahmad Syaad 33 tahun menaiki pesawat penerbangan Malaysia Mas dari Kahira. Dan pasangan itu kelihatan terharu tidak mampu menahan sebab mengenang pengalaman yang dilaluinya sepanjang di kawasan konflik Gaza. Dan mereka telah berkongsi detik dilema yang melubungi dirinya. Nurul Ain berkata pada awalnya dia dan suami tidak mahu meninggalkan Palestin memandangkan ahli keluarga mereka turut berada di sana. Dan katanya dengan sebab keadaan di Gaza semakin teruk berbanding 2014, memaksa dia dan suaminya membuat keputusan sukar untuk meninggalkan Gaza, Syafiqah. Ya, ketibaan pasangan itu disambut oleh ahli keluarganya termasuk kedua ibu bapanya, adik perempuan dan pegawai dari Kementerian Luar. Terdahulu media melaporkan Nurul Ain dan suaminya selamat dibawa keluar melalui lintasan sempadan Rafah pada Ahad 8.23 malam waktu tempatan. Dan juga Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan sejurus selepas Nurul Ain dan suaminya tiba di lintasan sempadan Rafah, beliau dihubungi melalui panggilan video oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk bertanya khabar mereka berdua. Dan pemindahan itu dapat dilaksanakan dengan berkesan berikutan pertemuan di antara Perdana Menteri dengan Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi semasa lawatan kerja beliau ke Mesir pada 23 Oktober lalu, serta penerasan lanjut oleh Kedutaan Besar Malaysia di Kairah dan Kedutaan Besar Malaysia di Amman. Dan itu satu perkongsian berkaitan rakyat Malaysia yang telah pun jadi dipindahkan. Dan ini merupakan kerjasama Kedutaan Malaysia dan bersama dengan Kedutaan Mesir sebenarnya untuk kita memindahkan Nurul Ain sekeluarga ke Malaysia kembali. Ya, masih lagi berkaitan dengan isu Palestin, Irfan, di mana hari ini sebenarnya kita menunjukkan rasa solidariti kita terhadap Palestin dengan memakai baju warna hijau. Dan kalau kita melihat antara signifikan kenapa sebenarnya hari ini, iaitu 15 November kita memakai warna hijau. 15 November 1988 merupakan detik sejarah terbesar apabila Syahid Presiden Yasir Arafat menyatakan dan mengesahkan kewujudan negara Palestin sebagai sebuah negara yang sah dan berdaulat. Dalam deklarasi kemerdekaan tersebut, ia membawa kepada penubuhan Palestinian National Authority dan pengiktirafan Palestin sebagai ahli United Nations. Ya, meskipun seramai lebih 135 negara mengiktiraf kewujudan Palestin, rakyat Palestin masih belum bebas. Tanah mereka telah dicuri, rumah dirobohkan, kanak-kanak menjadi mangsa perang, dan sekarang ini Zionis telah menghancurkan hospital di sana, dan ini menyebabkan mereka tiada akses kepada keperluan asas seperti air, elektrik dan makanan. Dan usaha 15 November 1988 merupakan permulaan perjuangan, meskipun sehingga hari ini rakyat Palestin masih lagi ditindas, Syafiqah. Ya, jadi hari ini bersempena dengan 15 November 2023, Wear Green for Palestine. Green symbolize renewal and harmony in Palestine. It's a use in flag symbols and art to express hope for peace, prosperity and the revival of their homeland, holding significant cultural and political meaning for Palestinians. Jadi ini juga merupakan salah satu cara bagaimana sebenarnya untuk kita menunjukkan rasa sokongan kita kepada Palestin. Jadi kita harapkan kepada anda di luar sana untuk memakai juga pakaian berwarna hijau hari ini, sama-sama muat naik segala gambar-gambar anda ataupun video ke media sosial. Sama-sama kita hashtag tanda pagar merdekakan Palestin. Okey, ini berkaitan dengan Palestin.
Wear Green dan Wear Green for Palestine. Jangan lupa untuk kita sama-sama muat naik gambar seperti Syafiqah cakapkan tadi untuk kita menunjukkan solidariti kepada rakyat Palestin yang tengah berjuang di sana. Okey, seterusnya kita akan lihat satu lagi perkongsian tentang pertemuan Perdana Menteri tiba di San Francisco untuk hadiri APEC ke-30 dan kalau kita lihat sini pesawat khas yang membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mendarat di lapangan terbang terbangsa San Francisco kira-kira pukul 9.37 malam semalam bersamaan 1.37 tengah hari waktu Malaysia, dan Datuk Seri Anwar diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizzah Wan Ismail, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Menteri Komunikasi dan Digital Wabi Fahim Fazil. Dan menyambut ketibaan Menteri di lapangan terbang terbangsa San Francisco, Menteri Peleburan Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz dan Konsul Jeneral Malaysia di Los Angeles Anil Fariza Adenan. Dan Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan akan mengambil peluang ini untuk berkongsi keutamaan dan prinsip Malaysia mengikut rangka kerja ekonomi madani, menekankan keterangkuman pembangunan mampan dan kerjasama untuk kemakmuran bersama pada mesyuarat yang akan diadakan nanti. Ya, itu antara apa yang ingin kami kongsikan pada pagi ini, berita dalam dan juga luar negara. Banyak lagi topik-topik menarik akan kami kongsikan bersama dengan anda pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia di saluran berita RTM MyFreeview 123 TV1, juga boleh saksikan kami melalui RTM Klik. Kita nak berehat seketika, Ivan. Jangan